Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul dan kali ini kita akan mempelajari subjek kemahiran asas pertanian. Okey, pada kali ini kita akan mempelajari topik alatan dan bahan, tetapi buat kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara-cara membersih dan menyimpan alatan. Sebelum kita teruskan dengan topik pada hari ini, mari kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid-murid. Okey, pada akhir pembelajaran ini, murid dapat memastikan alatan dibersihkan dan disimpan di tempat yang selamat. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran pada hari ini, jom cikgu nak kenalkan dengan seorang kawan baik kita, kawan baru kita, iaitu Alif. Jom kita tengok. Hai kawan-kawan, saya Alif. Ingat tak lagi, dalam pembelajaran yang lepas, kita telah mempelajari nama-nama alatan berkebun, fungsi dan cara menggunakan alatan bersama Cikgu Ainul. Tapi, cuba kawan-kawan lihat di sini. Alatan kebun yang telah digunakan dibiar begitu saja, tanpa dibersihkan dan disimpan. Tahukah kamu bahawa adalah sangat penting untuk kita membersihkan dan menyimpan alatan berkebun dengan betul selepas digunakan? Kawan-kawan nak tahu tak apa kepentingan dan bagaimana cara menjaga alatan berkebun dengan betul? Jom kita belajar bersama Cikgu Ainul tentang kepentingan dan cara-cara membersihkan serta menyimpan alatan berkebun ini. Terima kasih Alif. Okey, jadi untuk kali ini kita akan mempelajari kepentingan membersihkan dan menjaga alatan berkebun. Sebelum kita pelajari cara-cara, kita akan mempelajari dulu apakah sebenarnya kepentingan membersihkan dan menjaga alatan berkebun ini. Okey, yang pertama, supaya alatan berkebun tidak berkarat, tidak tumpul dan tidak rosak. Okey. Dan yang kedua, perhatikan gambar ni. Manalah tahu in case ada zombie. Nampak tak? In case of zombie. Tiba-tiba zombie datang, kalau peralatan berkebun kita disusun dengan betul, senanglah kita nak bunuh zombie tu. Betul tak? Tak ada. Ini lawak je. Okey, yang kedua sebenarnya adalah untuk menjamin keselamatan diri ketika di kebun. Yalah, katakanlah alatan-alatan yang tajam ini kita biarkan sepah-sepah di atas lantai ataupun di tanah, tiba-tiba ada kawan kita yang terpijak. Dan boleh menyebabkan berlakunya kecederaan. Jadi kita perlu simpan alatan berkebun di tempat yang selamat. Setelah mengetahui kepentingan menjaga alatan berkebun, mari kita lihat pula cara-cara membersihkan alatan berkebun ni. Langkah yang pertama, sediakan alatan yang diperlukan untuk membersihkan alatan perkebunan. Antaranya adalah seperti dalam gambar raja, iaitu pertama kain buruk atau kain yang dah terpakai. Yang kedua berus dawai. Yang ketiga adalah cecair pencuci. Yang keempat pisau dempul. Siapa tak tahu pisau dempul? Kejap lagi ada gambar ya. Yang kelima adalah minyak. Keenam pengasah. Dan yang ketujuh adalah air. Ini adalah antara peralatan ataupun bahan-bahan yang diperlukan untuk kita mencuci atau membersihkan alatan berkebun. Ini adalah pisau dempul. Jadi langkah yang pertama adalah tanggalkan baki tanah, kotoran atau getah yang melekat menggunakan pisau dempul ataupun kita boleh menggunakan kain seperti dalam gambar raja ini. Seterusnya langkah kedua adalah basuh alatan berkebun dengan menggunakan air untuk menanggalkan tanah atau benda asing yang melekat pada alatan berkebun. Nampak tak dia menggunakan percikan air untuk membersihkan alatan berkebun. Dan di sini kita ada video.
Okey, tengok bagaimana cara-cara untuk membersihkan alatan berkebun menggunakan air. Bagi langkah yang kedua ini. Okey, yang ketiga, langkah ketiga adalah rendam alatan berkebun ke dalam air sabun untuk membantu menanggalkan baki tanah yang masih ada. Isikan timba dengan air panas dan tambah 1 sudu kecil cecair pencuci untuk setiap 1 galen air. Kita boleh rendam alatan berkebun ini selama 15 hingga 20 minit. Okey, perhatikan pada gambar ini. Di sini alatan berkebun dah direndam di dalam air sabun. Okey, langkah yang keempat adalah siram setiap alatan dengan air sejuk dan keringkan alatan menggunakan kain terpakai atau kain microfiber. Kalau tadi kita rendam menggunakan air panas, tapi kali ini kita siram menggunakan air sejuk dan kita akan keringkan alatan ini. Okey, ini antara cara-cara untuk mengeringkan alatan menggunakan kain. Okey, langkah yang kelima adalah periksa setiap alatan untuk mengenal pasti sama ada terdapat kesan karat. Jika terdapat karat, gunakan berus dawai untuk menggosok di bahagian karat bagi menanggalkannya. Contohnya kalau dalam gambar ini ada karat sikit, maka kita gunakan berus dawai untuk menggosok. Dan di sini ada video bagaimana dia menggosok alatan menggunakan berus dawai bagi menanggalkan karat. Okey, langkah seterusnya iaitu langkah yang keenam di mana selepas menggosok kita mesti menggunakan berus dawai. Selepas menggosok menggunakan berus dawai, kita sapu turpentin ataupun minyak pada alatan bagi membantu menanggalkan karat ketika kita menggosok. Tadi kita gosok menggunakan berus dawai, so kali ini kita akan menggunakan minyak selepas menggunakan berus dawai ini. Ini adalah turpentin yang digunakan untuk membersihkan ataupun menyapu alatan supaya tidak mudah berkarat. Langkah yang seterusnya iaitu langkah 7. Sebelum peralatan perkebunan ini disimpan, kita rendam alatan dalam air yang dicampur dengan peluntur dalam masa 10 minit. Sebadi air boleh dicampur bersama 2 cawan peluntur. Tujuannya adalah untuk membasmi bakteria dan kulat yang boleh mempengaruhi kesihatan tumbuhan dan juga kesihatan kita sebagai pengguna. Selepas kita rendam di dalam air yang dicampur dengan peluntur, kita boleh keringkan alatan setelah selesai semua langkah-langkah ini. Penting untuk membasmi kuman ataupun kulat sebab bila ada kulat lagi pada alatan berkebun dan kita gunakan, dia akan mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan yang kita tanam. Kita dah tahu cara membersihkan alatan. Sekarang kita belajar pula tips penjagaan dan penyimpanan alatan perkebunan. Yang pertama adalah pastikan alatan berkebun disimpan di tempat yang kering, terlindung daripada matahari dan hujan. Jadi cikgu nak tanya, adakah alatan kebun ini disimpan dengan betul? Perhatikan gambar ni, adakah betul cara menyimpan alatan berkebun ini? Betul ke tak? Ya, salah. Sebab dia disimpan di atas kereta sorong saja, dan dibiarkan di bawah cahaya matahari. Bagaimana pula dengan yang ini? Adakah betul cara simpanan alatan ini? Kalau kita perhatikan di sini, alatan ini tidak disimpan dengan baik, dibiarkan di dalam kereta sorong ataupun di bahagian kebun, di ruang-ruang kebun. Dan ini adalah salah. Seterusnya, bagaimana pula dengan alatan kebun ini? Adakah disimpan dengan betul? Perhatikan, ada yang digantung dan ada yang dibiarkan bersepah di atas batas-batas kebun. Jadi ini adalah cara yang salah untuk menyimpan alatan berkebun.
Okey, bagaimana pula dengan cara ni? Nampak macam tersusun je kan? Okey, tapi dibiarkan di bawah cahaya matahari yang panas. Okey, dan kalau kita tengok di sini tak digantung dengan baik. Maka ini adalah cara yang salah untuk menyimpan alatan berkebun. Okey, dan di sini bagaimana pula dengan yang ini? Adakah betul cara penyimpanan alatan berkebun ini? Iaitu diletakkan di dalam satu tempat khas, iaitu store alatan berkebun. Okey, jadi ini kalau kita perhatikan disusun dengan baik, maka dia adalah cara yang betul untuk menyimpan alatan berkebun. Okey, perhatikan gambar ni. Okey, alatan berkebun perlu disusun di rak yang disediakan dan sebaiknya dilabelkan. Okey, pastikan alatan yang tajam disimpan di tempat yang selamat bagi mengelakkan kecederaan. Seperti mana yang cikgu bagi tahu tadilah. Okey, alatan yang mempunyai pemegang seperti skop dan pencakar digalakkan agar digantung dan pastikan matanya tidak terkena lantai supaya matanya tidak rosak. Okey, perhatikan pada gambar ini bagaimana alatan-alatan berkebun ini disimpan dengan baik. Nampak kemas je kan? Ada yang digantung, okey. Ada yang disimpan di bahagian rak. Okey. Baiklah, seterusnya yang kedua, pastikan alatan berkebun yang tajam diasah supaya dapat berfungsi dengan baik. Okey, kalau katakan kita biarkan dia berkarat, maka dia akan menjadi tumpul dan tak dapat berfungsi. Okey. Alatan berkebun yang tajam boleh diasah menggunakan besi pengasah atau batu pengasah. Okey, murid perlu mengetahui teknik yang betul dan teknik mengasah alatan yang betul, dan ketika kita mengasah, pastikan kita berhati-hati, okey, supaya tidak berlaku kecederaan kerana alatan yang diasah ini adalah tajam. Okey, perhatikan pada video ini bagaimana cara-cara untuk mengasah alatan berkebun. Okey, yang ini dia menggunakan besi pengasah. Okey, pastikan diasah pada mata alatan tersebut supaya dia kembali tajam. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga adalah sembur alatan berkebun yang dibuat dari besi dengan bahan anti karat ataupun minyak. Okey, supaya tidak mudah berkarat. Okey, di sini cikgu tunjukkan ada video. Okey, di mana alatan berkebun yang dibuat dari besi perlu disapu dengan minyak, cuka atau disembur dengan bahan anti karat bagi memastikan alatan ini tidak mudah berkarat. Okey, kalau kita perhatikan pada video ini, okey, alatan itu disembur dengan bahan anti karat. Okey, ataupun kalau tak ada, kita boleh menggunakan minyak, okey, ataupun cuka bagi mengelakkan kuman ataupun kulat yang melekat pada alatan berkebun. Okey, jadi itu sahaja untuk topik kali ini, iaitu cara-cara membersihkan dan menjaga alatan berkebun. Okey, diharap agar apa yang cikgu sampaikan pada hari ini dapat dimanfaatkan, okey, dan dipraktikkan semasa aktiviti kemahiran asas tanaman di kebun. Okey, jadi kita jumpa lagi dalam topik yang akan datang. Okey, sebelum tu, jika video ini betul-betul membantu murid-murid dan juga guru-guru, pastikan, okey, mohon sokongan dengan like, share dan juga subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Okey, jadi jumpa lagi pada topik yang akan datang. Bye semua.